Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 pada hari ini akan membentangkan hadis yang bertajuk Kemanisan Iman. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah Nur Dadili Fatili binti Zul Azmi, nombor mesej di 19312223. Yang kedua adalah Nur Ain binti Mat Nasir, nombor mesej di 19111546, dan saya adalah Nur Fadli Mastura binti Muhammad Yusof, nombor mesej di 2011125997. Okey, yang pertama mari kita tengok apa itu iman. Okey, iman ini adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan juga mengamalkan dengan anggota badan. Maknanya kata barang sesiapa yang berpendapat bahawa iman ni adalah pembenaran dengan hati sahaja, atau pembenaran pengucapan lisan sahaja, ataupun tanpa membuatnya dengan anggota badan. Maknanya kata di sini membenarkan dalam hati, dia mengucapkan dengan lisan, tapi tiada amal ibadah yang dilakukan. Maknanya di sini dia adalah sesat. Okey, iman ni juga memiliki cabang dan juga tingkatan-tingkatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Mat Nasir, nombor bateri di 19111546. Terima kasih kepada rakan pembentang atas pengenalan tadi. Saya akan teruskan dengan hadis. Hadis Kemanisan Iman. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun min kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi bima siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakrahu an ya'uda fil kufuri kama yakrahu an yuqzafa finnar. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 perkara, sesiapa yang ada padanya 3 perkara ini, maka dia telah mendapat kemanisan iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada sesuatu selainnya. Dan kedua, dia mengasihi seseorang kerana Allah. Dan ketiga, dia tidak suka kembali ke kekufuran, seperti mana dia membenci dicampak ke dalam neraka. Merujuk hadis tadi, dapat kita huraikan bahawa anak Ibnu Malik telah mendengar daripada Nabi Muhammad SAW bahawa terdapat 3 sisi manusia yang telah mencapai kemanisan iman. Salah satu ciri-ciri seseorang itu telah memperolehi kemanisan iman ialah mereka mencintai Allah dan Rasulnya melebihi perkara lain. Dan yang kedua ialah mereka mencintai seseorang tak lain tak bukan hanya kerana Allah SWT. Yang ketiga ialah mereka membenci kekufuran sebagaimana mereka benci diri mereka dicampak ke dalam neraka. Daripada hadis tadi, makna kalimat wajada maksud mencapai atau mendapat. Halawatul iman bermaksud kemanisan iman. Siwahuma iaitu semua benda lain. An yakraha bermaksud membenci atau tidak menyukainya. Latar belakang perawi hadis itu, Anas Ibnu Malik, nama sebenarnya Anas Ibnu Malik Ibnu Nadar Al-Khazraji Al-Ansari, lahir pada 611 Masihi di Hijaz, Arab Saudi, meninggal pada 712 Masihi dan dimakamkan di Basrah. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang hidup paling lama dan merupakan salah seorang perawi hadis yang utama. Permasalahan hadis berikut merupakan isu semasa yang kita boleh nampak yang berkaitan dengan hadis. Dan antara isu-isu berikut ialah manusia atau Muslim, lebih tepat kita nak katakan, sering bertengkar antara satu sama lain. Ramai orang kita yang banyak bergaduh, bertengkar, yang selalu viral naik viral. Muslim yang lalai dengan tanggungjawabnya, bukan pada orang lain, bahkan pada diri kita juga kita lalai dengan tanggungjawab kita. Dan Muslim yang baik sentiasa penuh dengan kasih sayang dan kecintaan terhadap kebaikan. Merujuk pada permasalahan hadis berikut, manusia yang tidak bersabar, suka marah atau berduka tidak dikasihi Allah. Kerana Allah mengasihi orang-orang yang dia baik dengan saudara dia kasih terhadap saudara dia. Jadi kalau kita asyik bergaduh,
kita ada hasad dengki pada saudara kita sendiri, Allah tidak akan kasihi kita. Dan manusia Muslim yang lalai tidak akan bagi diri mereka dan bersiko akan dia kufur. Dua perkara ini yang saya nyatakan ialah dimana kita perlu mengasihi orang lain dan juga mengasihi diri kita sendiri. Sebagai seorang Muslim, kita perlu mengasihi diri kita sendiri. Jangan letakkan diri kita dalam kekufuran, jangan terleka dengan kekufuran. Dan jika kita tahu yang kita telah jatuh, kita kena bangun kembali dan baiki diri. Sebab kalau kita tak cuba untuk baiki diri kita, maknanya kita seolah kita tidak mengasihi diri kita, dan kita akan jadi seorang yang kufur. Kita akan terleka dengan nikmat-nikmat yang negatif lah. Muslim yang mencapai tahap keimanan yang memuaskan, mereka akan menunjukkan sifat kecintaan yang jelas terhadap agama dan masyarakat. Seperti mana kita ambil idola pendakwah yang selalu diceritakan di sana sini, seperti Ustaz Abid Liu. Kita boleh nampak cara Ustaz Abid Liu tu dia berdakwah, dia datang dekat semua orang. Dia datang ke semua orang dengan senyuman, dengan manisnya, dan dia seorang yang kita boleh nampak cara bercakap dengan sangat lembut, sangat penuh dengan kasih. Itu adalah ciri-ciri Muslim yang sesiapa saja boleh nampak yang dia telah mencapai kemanisan iman dia yang dia nak capai. Kita boleh nampak yang dia memang penuh dengan kecintaan terhadap kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodalini Fatini binti Zulazmi. Nombor metrik D19312223. Okey, seterusnya tajuk adalah tanda-tanda seseorang itu mendapat kemanisan iman. Yang pertama adalah seorang itu akan menyintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Yang kedua pula, seseorang itu akan mengasihi sesama manusia kerana Allah. Dan yang ketiga, seseorang itu membenci kekufuran seperti benci jika dicampakkan ke dalam api neraka. Seterusnya, maksud halawatul iman. Halawatul iman bermaksud berasal gembira dalam beribadat, sanggup menanggung kepahitan demi mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, serta mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melebihi harta benda dunia. Slide yang seterusnya adalah faktor seseorang tidak merasai kemanisan iman. Yang pertama adalah dibenci oleh Allah dan masuk neraka. Yang kedua pula, melakukan ibadat tidak sempurna. Yang ketiga pula, melakukan perkara yang menyusahkan masyarakat. Dan yang keempat, suka melakukan larangan Allah. Okay, seterusnya marilah kita lihat bagaimana untuk kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya, kita haruslah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala kerana Nabi sendiri menyuruh kita untuk mengikuti perintah Allah, mencintai Allah. Khususnya kita perlulah mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran ini merupakan panduan dan juga petunjuk kepada seluruh umat manusia. Maknanya di sini apabila kita mengamalkan isi Al-Quran tu, kita akan mencintai Allah kerana apa yang terkandung dalam Al-Quran tu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya adalah kita selalu sabar menghadapi ujian. Okey, kerana apa? Kerana apabila kita mendapat ujian sesuatu perkara ini, Allah tidak akan membebani seseorang manusia itu dengan ujian kecuali Allah telah mengetahui bahawa dia tu mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Maknanya apa? Bila Allah menurunkan ujian kepada kita, maknanya Allah ingin membuatkan kita lebih bertakwa, mengikuti Allah. Kita akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, yang keempat adalah mengingati kematian. Okey, apabila kita mengingati kematian, semestinya kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada seorang pun yang nak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Okey. Apabila kita mengingati kematian, kita akan lebih perbanyakkan beribadah kepada Allah. Kita akan mengikuti seluruh seluruh suruhannya. Kita akan meninggalkan segala larangannya. Jadi kita akan lebih mencintai Allah. Okey, yang terakhir adalah mengikuti perintah Allah. Okey, mengikuti perintah Allah ni kita buat apa semua yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Dan macam kita sebagai contoh, saya bagi contoh, kita nak sayang ibu bapa kita, kita ikut semua suruhan ibu bapa kita. Begitu juga dengan Allah. Malahan Allah ni kan lebih besar daripada tu. Kita kena lebih mencintai Allah daripada segala-galanya. Secara kesimpulannya di sini, kemanisan iman ni dapat dicapai oleh seseorang Muslim apabila dia redha dan juga mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rasulnya. Okey, macam mana kita rasa kemanisan iman itu? Macam kita bila kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan juga firman Allah dia berkata, tidak aku jadikan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadanya, kepadaku. Maknanya di sini kita ni, hidup kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan mendapat merasai kemanisan iman itu. Okey, yang kedua adalah berusahalah meningkatkan kemanisan iman agar kita dikurniakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Maknanya di sini apabila kita berusaha untuk meningkatkan kemanisan iman kita, kita berusaha memperbanyakkan ibadah kita, kita akan lebih berasa tenang, berasa bahagia di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu, serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah ke dalam syurgaku. Maknanya di sini bila kita merasai kemanisan iman tu, kita akan merasa tenang, kita akan merasa kita rasa bahagia dan juga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, masuklah ke dalam syurgaku. Maknanya kita akan boleh masuk syurga apabila kita dapat merasai kemanisan iman. Okey, itu sahaja pembentangan pada hari ini daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.